Selamat sejahtera, nama saya Mas Ria Jimis, pemegang Kap Metrik di 2018 108 2558. Baiklah, hari ini saya akan menceritakan tentang tempat-tempat bersejarah yang terdapat di Malaysia. Namun begitu, saya hanya memilih satu kawasan atau tempat bersejarah yang terdapat di Malaysia, yaitu signifikan dengan perkembangan sejarah di Malaysia sehingga ke hari ini, yaitu saya telah memilih daerah Larut di negeri Perak. Oke, baiklah, saya akan menceritakan tentang latar belakang serba sedikit daerah Larut ini. Kenapa saya memilih? Karena daerah Larut ini telah menjadi sebuah titik tolak permulaan kepada campur tangan kuasa asing, yaitu British di negeri Melayu ataupun di negeri Perak, khususnya di daerah Larut. Oke, suka saya menceritakan bahwa latar belakang di daerah Larut ini. Oke, pertengahan abad ke-19, Larut telah menjadi pusat tumpuan dan antara daerah yang sangat penting di negeri Perak. Hal ini karena penemuan biji timah atau gelombang biji timah di kawasan tersebut oleh Long Jafar. Kemudian penemuan gelombang biji timah itu telah dikembangkan lagi oleh Long Jafar, dan saya juga akan menceritakan bentuk geografi yang terdapat di daerah Larut itu secara umumnya. Oke. Sebelum berlakunya penjajahan atau campur tangan kuasa asing di negeri Perak, khususnya di Larut ini, daerah Larut adalah sebuah dataran yang luas dan lembah yang meliputi utara ke Sungai Kerian dan menganjur ke selatan. Oke, baiklah. Rentetan daripada itu, terdapat beberapa peristiwa bersejarah yang terdapat di daerah Larut ini yang akan saya ceritakan sebentar lagi. Oke, baiklah. Antara topik perbincangan atau cerita yang saya ingin ceritakan pada hari ini yaitu bagaimana penemuan gelombang biji timah di daerah Larut itu akan menjadi titik tolak kepada campur tangan kuasa asing, dan juga perkembangan biji timah tersebut di daerah Larut, dan kemudiannya campur tangan kuasa asing di negeri Perak, khususnya di daerah Larut itu sendiri telah membawa kesan yang positif, yaitu terdapatnya pelbagai kemudahan yang telah dibina oleh kerajaan British untuk menyediakan dan melancarkan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka, sekaligus dapat memanfaatkan rakyatnya. Oke, terdapat juga beberapa siri peperangan yang disebabkan oleh pergaduhan kongsi gelap, yaitu Perang Larut pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Berikut merupakan peristiwa bersejarah yang pernah berlaku di daerah Larut. Yang pertama, pembukaan daerah Larut dan perkembangan perlombongan biji timah. Sebelum berlakunya penjajahan British ke atas Perak, secara amnya daerah Larut ini adalah sebuah kawasan tanah lembah dan dataran yang amat luas. Kedudukan daerah Larut terletak di kawasan yang terpisah di sepanjang pesisir Sungai Perak yang menjadi sumber kehidupan utama bagi negara Perak. Sebelum abad 19, daerah Larut ini belum mendapat perhatian masyarakat, sama ada di masyarakat yang berada di luar ataupun di dalam daerah Larut, untuk membuat pertempatan baru disebabkan keadaannya yang masih berhutan tebal. Namun begitu, pada pertengahan abad ke-19, Larut telah menjadi pusat tumpuan utama dan antara daerah yang terpenting di dalam sejarah Perak setelah penemuan biji timah di kawasan tersebut. Menurut catatan sejarah, daerah Larut ini telah ditemui oleh seorang pembesar dan sekaligus mengetahui potensi daerah Larut sebagai sebuah daerah yang kaya dengan biji timah, dan pembesar tersebut bernama Long Jafar bin Long Latif. Penemuan daerah Larut oleh Long Jafar amat berperanan dalam meluaskan kawasan biji timah dan pelombongan biji timah yang baru. Lombang pertama yang diusahakan oleh Long Jafar ialah di Kelian Pau, dan kemudian Long Jafar sekali lagi menemui kawasan lombang biji timah yang banyak, yaitu di Kelian Baru. Penemuan kawasan lombang biji timah ini telah merancangkan lagi kegiatan ekonomi perlombongan di kawasan tersebut yang amat pesat, sehingga menjadi tarikan kepada saudagar-saudagar dari India dan juga dari China. Dalam masa yang sama, 3 hingga 4 tahun sahaja,
Long Jafar telah berjaya menjadikan Larut sebagai kawasan perlombongan biji timah yang terpenting. Lepas ketiadaan Long Jafar, ia telah digantikan oleh Nga Ibrahim, dan kegemilangan pemerintahan dan pengusahaan Long Jafar dengan keluarganya berterusan sehingga berlakunya kekacauan di Larut secara langsung telah mengundang campur tangan British di daerah Larut. Seterusnya berlaku peristiwa Perang Larut yang ketiga yang berlaku pada tahun 1872. Selepas 7 tahun Perang Larut kedua berlaku, Perang Larut yang ketiga akibat hubungan sulit yang berlaku di antara ketua kumpulan Gehin yaitu Li Choyen atau Li Akun dengan istri saudara rapat ketua kumpulan Haisan yaitu Chang Keng Kwe. Mereka telah ditangkap oleh kumpulan Haisan, kemudian diseksa setelah kedua-dua mereka dimasukkan ke dalam keranjang bekas babi dan dihumban di sebuah bekas lombong. Hal ini telah diambil peluang oleh kumpulan Gehin untuk menyerang kumpulan Haisan menggunakan alasan ini kerana kumpulan Gehin telah lama berdendam atas kesalahan mereka. Kumpulan kongsi gelap Gehin telah membawa masuk orang-orangnya dari luar, senjata serta peluru untuk melakukan serangan ke atas kumpulan Haisan di Kelian Pau untuk membalas dendam. Pada Februari 1972, kumpulan Gehin pada tahun 1872, kumpulan Gehin telah melakukan serangan ke atas Haisan dan serangan yang dilancarkan tersebut telah berjaya menghalau kumpulan Haisan dari Kelian Pau ke Pulau Pinang. Namun begitu, Nga Ibrahim bersimpati terhadap kekalahan Haisan yang disokongnya sebelum ini dan sanggup membelanjakan uangnya sebanyak 15.000 untuk menyewa tongkang-tongkang dan membuat pelarian Haisan ke Pulau Pinang. Pada masa yang sama, Nga Ibrahim ini telah memberikan konsesi lombong kepada kumpulan Gehin. Seterusnya pada tahun 1872, kumpulan Haisan telah melakukan persediaan untuk menyerang Larut kerana aduan mereka terhadap Gabiner British tidak dilayan kerana British enggan masuk campur untuk menyelesaikan pergaduhan tersebut. Oleh hal yang demikian, serangan yang dilakukan oleh kumpulan Haisan ini telah berjaya menakluk Matang dan menghalau puak Gehin dari Larut. Seterusnya, campur tangan kuasa asing seperti British di daerah Larut ini sedikit sebanyak telah memberikan kesan positif jika dipandang dari sudut positif. Hal ini kerana semasa pentadbiran British, ia telah membina jalan raya, membuka bandar baru dan membina landasan kereta api serta menawarkan atau memberikan perkhidmatan perubatan kepada masyarakat. Oke, baiklah. Berdasarkan perbincangan kita sebentar tadi tentang tempat bersejarah daerah Larut, di sini kita dapat simpulkan bahawa daerah Larut ini menjadi perkembangan kepada kegiatan perlombongan biji timah yang diusahakan oleh Long Jafar dan seterusnya dapat menarik minat kuasa asing seperti British untuk melakukan campur tangan dalam pentadbiran kegiatan ekonomi kerana mereka tahu bahawa perlombongan biji timah di daerah Larut ini amat penting kepada ekonomi mereka secara amnya kerana di Eropah sangat memerlukan biji timah yang ada di daerah Larut ini. Sekaligus dengan adanya campur tangan tersebut, ia juga telah menyebabkan pembinaan kemudahan seperti kemudahan infrastruktur seperti pembinaan jalan raya, pusat perubatan dan juga pembinaan jaringan jalan kereta api dan pembukaan bandar dan juga banyak lagi yang dibina oleh kerajaan British
di daerah Larut. Hal ini karena untuk secara langsung untuk meningkatkan productivity dan perkembangan perombongan biji timah di daerah tersebut untuk pengeluaran dan sekaligus untuk meningkatkan ekonomi British melalui kegiatan ekonomi perombongan biji timah ini, dan juga secara di mana perang larut yang berlaku sehingga 4 siri ini, perang larut pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang telah kita bicarakan sebentar tadi, telah menyebabkan titik tolak kepada campur tangan kuasa asing di negeri Perak secara amnya, dan juga perebutan takhta yang berlaku di antara pemerintah negeri Perak secara amnya. Oke, baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.